Yes, antara yang menarik di Malaysia hari ini, pada hari ini, Rabu 4 Oktober, saya dan juga Sofia. Apa khabar semua? Kita bersua kembali di pagi ini. Semoga sihat walafiat, bersemangat pagi kita. Mulakan pagi kita dengan satu kata motif. Kita tak tahu kita buat apa hari ini. Okey, hari ini kita nak makan malam nanti dengan keluarga, makan apa? Sebab apa kita cakap pasal makan ni, Afad? Kenapa kita cakap pasal makan ni? Sebab kan dah keluar dah bancian yang telah pun dikeluarkan itu. Ada satu kenyataan ataupun peratusan yang dikeluarkan tu mengatakan bahawa peratusannya tinggi. Kita ni sebagai rakyat Malaysia ni dinner ataupun makan malam bersama dengan keluarga. Alhamdulillah. Kenapa kita sebut tentang perkara ni? Sebab ada bancian. Dan mengapa bancian ni dijalankan? Adalah untuk kita melihat antara ialah kita dan kesibukan nak bekerja, cari rezeki, tanggungjawab, jaga family, anak sebagainya. Tapi kadang kita lupa tahu yang hubungan dengan keluarga tu macam mana kita nak jalinkan sedangkan kita begitu sibuk bekerja, Fad. Itulah dia. Sebab kalau diikutkan, kalau suatu ketika dahulu, kalau Sofia masih ingat lagi kan, masa kita kecil-kecil dulu kan, yang masa zaman tak ada gadget. Kan. Jadi kita memang bersama keluarga lah. Terutama sekali apabila waktu makan. Tak kira lah makan tengah hari ke, makan malam ke, mak ayah akan panggil kita. Mak ayah saya panggil saya boy. Boy, ni boy, makanan dah siap dah. Ayam goreng dah siap. Ayam goreng dah siap dah. Makanan favourite ayam goreng. Duduk dekat depan meja, panggillah kakak dengan adik, mak ayah dekat situ. Jadi kat situlah untuk kita nak berbincang, nak mengetahui tentang sekolah ke kan. Tapi sekarang ni kan, dah guna gadget. Banyak orang berinteraksi sekarang ni menggunakan gadget sahaja. Bayangkan kalau kita makan dengan keluarga dan sebagainya, tapi kita main dengan gadget. Adakah itu satu perkara yang orang kata membatalkan motif kita makan bersama keluarga itu? Kita bincangkan sebentar saja lagi. Dalam topik ini kita akan bincangkanlah nilai kekeluargaan dalam masyarakat kita. Tapi apa pun kita nak tengok dulu sebab semalam kita dah bagi update ataupun laporan terkini berkenaan dengan indeks udara setakat semalam. Memang di Shah Alam di beberapa tempat di Semenanjung memang teruk, tapi hari ini menunjukkan di sini dah tak ada dah. Semenanjung ni semua hijau saja di pagi hari ini. Tetapi ni di Sarawak Sri Aman. Itulah, kalau kita lihat keadaan kat sini memang kita harus menarik nafas lega lah kan. Hijau ke semuanya. Tetapi cuma di bahagian Sarawak saja yang kadar IPU-nya 128. Dan juga ada yang bertanyakan tentang kadar IPU ni yang makin lama mungkin makin meningkat dan sebagainya. Dan kita nak petik juga kata daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, menerusi menterinya mengatakan bahawa andai kata kalaulah IPU itu, Sofia, lebih daripada 200, barulah sekolah itu diarahkan tutup serta-merta. Ianya merangkumi di sekolah tadika, taska dan juga di sekolah-sekolah yang berhampiran. Okey, kalau kita lihat dekat sini, Sofia, jika bacaan IPU lebih 100, pihak sekolah terbabit dikehendaki menghentikan segala aktiviti luar bilik darjah, membabitkan semua murid manakala aktiviti keramaian atau sukan di luar bangunan disarankan supaya ditangguhkan. Seakan-akan seperti acara tahunannya, tapi apa pun kita akan terus perincikan untuk melihat apakah yang perlu kita lakukan untuk berdepan dengan situasi ini. Terus bersama dengan Ketua Pengarah Alam Sekitar, Datuk Wan Abdul Latif Wan Jaafar di talian. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk meluangkan masa pagi ini memandangkan kita melihat bacaan IPU setiap hari untuk melihat bacaan yang terkini dan mungkin satu saranan daripada Datuk sendiri supaya kita lebih berjaga-jaga dan mungkin sedikit tindakan daripada mungkin pihak sekolah sendiri. Adakah perlu dan wajarnya untuk menghentikan sekolah sekiranya IPU menjangkau lebih 200 dan sebagainya? Bagaimana, Datuk? Okey, terima kasih banyak. Okey, sebelum tu mungkin saya perlu maklumkan berkenaan dengan status kualiti udara semasa. Jadi berdasarkan kepada indeks pencemar udara yang kita rekodkan dan kita paparkan di laman web Jabatan Alam Sekitar, pada jam 9 pagi ini menunjukkan 5 kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap baik dan 62 kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap sederhana. Dan hanya satu stesen mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat, iaitu di Sri Aman, Sarawak. Iaitu dengan bacaan IPU sebanyak 128. Jadi untuk makluman, kualiti udara dalam negara pada hari ini didapati semakin baik dengan pengurangan kawasan yang mencatatkan bacaan IPU yang tidak sihat berbanding dengan semalam. Okey, berkaitan dengan pelan tindakan jerebu kebangsaan yang tadi disebut berkenaan dengan penutupan sekolah dan sebagainya. Jadi untuk makluman, bagi menangani situasi berjerebu di dalam negara,
kementerian dan juga jabatan hospital dan semua agensi yang terlibat dalam pengurusan bencana Jerbu sedang mempertingkatkan usaha-usaha pencegahan ke atas aktiviti pembakaran terbuka yang berpotensi menyebabkan Jerbu di peringkat tempatan. Jadi antara tindakan untuk menghadapi Jerbu adalah berdasarkan kepada pelan tindakan Jerbu kebangsaan. Jadi pelan ini mengandungi tindakan-tindakan yang spesifik yang perlu diambil oleh setiap agensi berpandukan kepada tahap amaran tertentu yang ditetapkan mengikut status kualiti udara, iaitu bacaan indeks pencemaran udara yang saya sebutkan tadi, dan juga petunjuk kepada kesihatan awam. Jadi pelan tindakan Jerbu kebangsaan ini telah kita kemas kini dan untuk supaya bersesuaian dengan keadaan semasa lah. Jadi untuk makluman, antara tindakan yang kita boleh laksanakan berdasarkan pelan tindakan Jerbu kebangsaan ini, pertama pihak NADMA ataupun agensi pengurusan bencana akan mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat sama ada daerah, negeri ataupun pusat apabila bacaan IPU melebihi 150 bagi tempoh lebih daripada 24 jam. Dan yang ini yang saya nak sebutkan, apabila IPU melebihi 100, semua aktiviti di luar bilik darjah hendaklah dihentikan. Ini yang berkaitan dengan sekolah dan juga institusi pendidikan. Kemudian sekolah dan tadika dan juga taska boleh ditutup serta-merta apabila bacaan IPU melebihi 200. Jadi bagi tujuan ini, pihak sekolah, tadika dan juga taska dikehendaki sentiasa memantau bacaan IPU. Sekiranya trend bacaan menunjukkan peningkatan ke arah 200, persediaan perlu dilaksanakan untuk menutup sekolah, tadika dan taska yang berkenaan. Okey, Datuk, sudah pastinya kalau kita lihat kadar IPU sekarang ini pada hari inilah memang cantik kesemuanya, tidak ada mengeluarkan warna kuning, merah dan sebagainya. Jadi kita nak tahulah pandangan Datuk, jangkaan untuk hari-hari yang mendatang, hari-hari yang seterusnya, jangkaan IPU ni adakah makin lama makin okey ataupun makin lama makin memudaratkan kita yang berada kat Malaysia ini? Okey. Mungkin saya juga perlu maklumkan berdasarkan laporan ASEAN Specialized Meteorological Center yang berpusat di Singapura pada 3 Oktober 2023. Pusat ini adalah pusat yang memaklumkan berkenaan dengan data-data berkaitan dengan titik-titik panas di seluruh negara-negara ASEAN. Maknanya data-data ini dikongsi oleh seluruh negara ASEAN, yang mana pada 3 Oktober kita dapati ada lagi titik panas dikesan di negara jiran, yang mana kita akan terus pantau, termasuk di negara kita sendiri. Kiranya ada titik panas, kita akan menjalankan siasatan dan mengambil tindakan perundangan lah. Jadi berdasarkan kepada ramalan dan juga kita sebut model untuk melihat pergerakan asap Jerbu ini, kita dapati memang ada pergerakan yang mana asap Jerbu ini akan masuk ke selatan semenanjung Malaysia dan juga di sebelah Kalimantan. Yang mana berdasarkan modeling ini dalam tempoh 72 jam kita dapati apa yang diramalkan tu masih lagi ada asap Jerbu yang akan masuk ke negara kita. Baik, dengan itu kita ucapkan terima kasih Datuk Wan Abdul Jaafar. Datuk Wan Abdul Latif Wan Jaafar kasi memberikan satu perkembangan terkini, dan kita mengharapkan agar situasi lebih baik, dan ini adalah untuk peringatan supaya kita lebih berwaspada dan bersiap siaga. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk. Ya, sama.
Okey, jadi walaupun kita lihat keadaan kadar bacaan IPU sekarang ini memang hijau kesemuanya, tapi bukan bermakna bahawa kita boleh keluar sebenarnya untuk kita nak melakukan aktiviti luar. Dan kalau diikutkan Datuk katakan tadi, kalau bacaan IPU tu lebih 150 dalam masa lebih daripada 24 jam, mungkin kita akan buat pemberian awan lah untuk nak mengurangkan kadar jerebu di Malaysia. Jadi sekarang ni musim demam, musim tak sihat dan sebagainya, dikurangkan aktiviti di luar supaya kita lebih memberikan satu perlindungan kepada keluarga kita. Apa pun kita nak melihat pula ni antara sisi lain di TikTok. Ni viral juga ni berkenaan dengan tular dia, kisah keadaan baju yang kemas dilipat di sebuah rumah sehingga ramai yang kagum. Okey, nak tengok kagum ke tak? Jom kita tengok. Jom. Nak tengok sesuatu tak? Rumah korang mesti tak macam ni. Kau tengok tuala. Kain batik. Kau tengok kain batik dia banyak weh sana. Sana kain batik weh. Kain batik weh. Hujung apa hujung? Baju. Aku macam serius ah. Ya, kalau kita tengok tadi, walaupun ruang penyimpanannya nampak sederhana kan, tetapi memang terus memukaulah dengan susun atur daripada kain batiknya, tualanya, baju-bajunya. Dan ini apa dekat Sofia ni? Tak tahu, tiba-tiba muncul depan kami. Penerbit memberikan kejutan. Siapa sangkalah ya, melipat kain pun ada seni. Jadi apakah yang bakal kita lakukan tak pastilah. Ini dah terlipat dah ni. Okey, tak apa. Kejap lagi kita tengoklah. Mungkin kalau ada masa nanti, mungkin saya nak tengok Sofia macam mana dia lipat kain batik. Okey, dengan itu kita terus bersama dengan tetamu kita menerusi panggilan video. Nurul Atika Jamaluddin dan juga ibu angkatnya Zaini Mamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu dia dah tular di media sosial. Sangka tak tular? Mana dia ada video call ni mana muka? Okey, baru nampak. Itu dia. Okey. Nurul Atika berada di Batu Pahat, Johor. Manakala ibu angkatnya Puan Zaini berada di Kuala Kerai, Kelantan. Okey. Ceritalah sikit tentang momen tu datang pergi melawat ibu angkat tu. Saya percaya bahawa kalau nak datang melawat tu mungkin yalah nak bertanya khabar dan sebagainya. Tapi saya rasa mungkin konten tu berubah. Tiba-tiba pula masuk ke dalam rumah. Tengok nampak pula tuala, baju, kain, batik bersusun atur tu. Mungkin boleh cerita sikit Puan Atika. Itulah saya asalnya pergi jalan-jalan, pergi dabong. Dabong. Bila pergi dabong tu, saya bagi tahu dekat anak dia nama Noni Fazila, nama Kak Noni kan. Tu Kak Noni kan nak pergi dabong. Lepas tu Kak Noni kata, sinilah datang rumah Kak, dah dekat, dia kata. Lepas tu dia cakap dengan suami, dia ajak pergi rumah. Okeylah, kita orang pun extend lah pergi rumah sana. Saya dah sampai sana, masuk. Okey, salam. Saya nampak kain tu tau. Saya nampak kain dulu. Okey. Aku pakai bakul. Tu saya keluar, saya panggil lah suami saya. Ya, tengok yang kat dalam ada amazing. Masuk yang ada sesuatu. Banyak aduh. Tu saya cakap buat video. Saya cakap. Okey. Jadi macam mana boleh tertimbul ni perasaan tu tak dijadikan konten lah, letakkan media sosial, tiba viral pula kan? Tak, saya pun tak sangka tau sebab saya memang teruja. Saya tengok sendiri, weh biar betul macam ni. Aku pakai bakul. Saya cakap macam tu. Tu yang saya macam excited tau, Ya tengok ni. Macam tu saya pun tak sangka benda ni boleh viral. Okey, nak tahu sangka ke tak sangka, nak tanya dekat Puan Zaini. Assalamualaikum Puan Zaini. Puan Zaini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya percaya bukan sahaja Puan Atika yang terkejut, yang teruja, yang teramazing. Saya percaya sesiapa saja yang datang dekat rumah Puan Zaini akan terkejut. Betul tak, Puan Zaini? Betul. Jadi Puan Zaini ni melipat baju, kain pelekat apa semua ni, memang daripada kecil dah diajar untuk menyusun macam tu ke? Ataupun macam baru dapat macam idea nak susun macam tu. Ke daripada dulu Puan Zaini? Tak ada siapa ajar je. Tak ada siapa ajar, fikir sendiri je.
Okey. Jadi kalau tengok kombinasi warna tu, warna pun tersusun sekali. Bukan sekadar lipatnya cantik. Tampak tak? Yang satu warna disekalikan. Okey, kita terus tanyakanlah. Adakah terdapat cara tertentu untuk kita lipat secantik Puan Zaini? Puan Zaini ada tak kain plekat ke? Kat kita. Kain batik ada situ tak? Yang belum dilipat. Okey. Jadi hari ni penonton Malaysia hari ni kita tutorial cara yang betul untuk ceritanya kita buat tutorial lah ni. Okey. Oh, sama-sama semua. Oh gitu. Allah. Ini saya rasa kain producer ni. Tapi sister rabun lah, tak nampak ni. Okey, jap. Okey. Mula-mula. Cakap. Tengokkan dulu. Nanti dulu. Dari atas sini. Mula-mula okey. Kibas macam ni. Ambil. Okey, kita. Aduh. Oh, jenis ni. Dah berapa kali macam ni? Goyang sikit. Goyang sikit. Okey, penting. Ni macam nak buat magic. Cak. Okey. Lepas tu? Lipat ke depan. Oh, lipat depan. Lipat dua. Okey, lipat dua. Kena berdiri lah. Okey, lipat lipat dua ke dua, depan. Okey, kita tengoklah betul tak betul. Macam mana tu? Lepas tu? Allahu Akbar, terbang kita. Okey. Ke sini, kita ke depan. Bukan meniring ya. Daripada atas salah. ke bawah. Saya salah. Bahagian pembukaan dia berada kat bawah. Kita lipat dua. Puan Zaini cepat sangat. Sebab Puan Zaini dia pro. Buka balik. Buka balik. Okey, Buka balik. Okey. Step pertama. Okey, step pertama Puan Zaini. Pertama lipat dua. Yang kedua, lipat lagi separuh. Lipat lagi separuh ke depan. Semua ke depan ya pergerakannya. Separuh lagi separuh. Lipat dua, lepas tu lipat tiga. Okey, macam mana lipat dua? Betul ke ni? Okey, ni kita dah lipat dah. Dua. Lepas tu lipat tiga. Lipat tiga. Saya tak berapa nampak ni sebenarnya. Maaflah tuan dan perempuan. Kita lipat dua, lipat tiga. Effort itu adalah segalanya. Oh, dia ada lebihan tu lah. Tuan dan perempuan, ini adalah satu seni yang kita paparkan kepada anda semua. Nampaknya ada lebihan di sini. Oh, ada lebihan-lebihan. Betul. Ada lagi. Oh, banyak lebihan-lebihan. Tak apa, kita tengok je lah Puan Zaini buat. Okey, lepas tu? Saya tak nak memalukan kaum wanita, tapi saya rasa macam gagal di sini. Astagfirullahalazim. Okey, lipat macam tu. Allah, kita cubakan saja, keyakinan itu penting. Kenapa jadi kecil saya punya lipatan ni? Okey. Okey, kamera boleh zoom ke hasil tangan Afat ya? Tak payah zoom ke hasil kerja saya. Okey, dah siap untuk kain batik. Cantik je. Tapi dah sedap. Okey, yang ni yang saya punya Oh ya, ini saya punya salah. Jangan tengok. Afat punya jadi ya? Okeylah. Okey. Alright. Jadi kita tengok sekali lagi. Kita ada kain yang kedua ni. Kali kedua. Okey. Jom Sofia. Yang ni kita je. Yang ni Puan Zaini tengok macam mana cara. Tengok je. Mesti dia kata awak apa benda salah. Aduh, lipat baju pun fail Sofia. Macam mana? Lupa dah. Terbang terus. Lupa dah. Okey, kita berdiri. Okey, Puan Zaini, jom kita lakukan bersama. Okey. Alright. Di bawah ni, bahagian lubang ni kat bawah. Okey. Okey, sama dulu kedudukan. Samakan dulu kedudukan. Okey, letak tepi dulu. Okey, lipat dua. Macam ni. Tinggalkan lebihan sikit ujung tu. Tinggalkan lebihan sikit. Oh, macam ini. Awak ada lebihan ujung. Tekan balik, gosok-gosok. Gosok-gosok. Balik gosok. Gosok-gosok. Lipat separuh. Lipat separuh. Separuh. Jadi dia 1, 2, 3 lah ni. 3 tingkat betul ke? Gosok-gosok. Gosok-gosok lagi. Gosok. Lepas tu lipat lagi separuh. Urut sikit kain tu. Macam tu? Bukan setakat urut dia, bunyi ada. Tu saya cakap, dia kena ada kasih sayang sebab berurut-urut ni kain ni. Pagi-pagi. Okey. Lepas tu, Okey. dari bawah. Lipat lagi. Lipat samakan sikit tu. Sama ada tinggal? Tak ada. Sampai hujung. Okey. Sampai hujung. Gitu. Lepas apa jadi? Okey. Afak awak duk tepuk dia lipat yang tidak? Dah siap lah. Lipat dua. Janji siap lah dua. Betul ke? Jadi? Lipat dua, lepas tu lagi lipat dua. Okey. Wah, jadi. Wow, okey.
Lipat lagi. Lipat lagi. Lipat dua lagi. Masuk. Sap. Macam tu. Tu jadi. Samalah macam Puan Zaini. Hebat Sofia. Nampak? Okay. Lipat baju pun seni. Sama lah, Cik. Yeay. Jadi lepas ni dah boleh hantar dekat Sofia dah semua kain batik. Saya yang style macam ni Awak kecap pula. Okey, jadi Puan Zaini boleh tunjuk tak dekat kami bila kita dah lipat, kita nak letak tu macam mana cara nak letak tu? Sebab adakah perlunya dikeluarkan yang ada tersedia dekat rak tu ataupun macam mana? Okey. Tunjuk kain yang dah lipat tadi tu, nak letakkan dekat rak tu, nak bagi sama rata macam mana? Okey. Cara susunannya pun penting juga kan. Betul. Kita jangan main letak aja. Saiz lipatan harus sama juga. Secara visualnya, saya rasa kita kena ambil sisi yang sama diletakkan. Okey. Itu. Masuk. Tangan dia. Oh, tangan lembutnya. Nampak dia macam tak perlu letak macam pembaris ke apa nak bagi tegak. Pembaris. Tengok tangan. Kan? Oh, tangan kena macam tu, lembut. Okey. Jadi kalau Puan Zaini pandai lipat, susun atau anak-anak macam mana? Sebab mak saya selalu marah saya. Kau ni aku dah susun betul-betul kau tarik habis dah semua. Jadi Puan Zaini macam mana pula? Anak-anak pun ikut macam Puan Zaini juga ke? Ikut. Ada juga. Okey. Tak sama lah. Oh, tak dapat yang sama lah. Okey, Puan Zaini, kita ucapkan terima kasih ajar kita tutorial kemas sikit. Jadi halal lah macam ni Ni dah paparan penuhnya kalau ada saksikan setiap helai pakaian ke baju ke kain batik ke dilipat. Dah macam butik dah ni. Betul. Kan? Okey, baik, terima kasih Puan Zaini dan juga Puan Atika. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Lepas ni. Bye Nenek. Bye-bye. Lepas ni kita nak pergi rumah Puan Atika pula tengok macam mana. Okey, insya-Allah. Dapat tak tangan yang macam tu? Kan. Macam saya memang tidak menitik beratkan tentang lipat-lipat apa semua ni. Saya lebih kepada sidai. Tengok hanger yang sama warna, baju yang sama warna macam tu. Kerja orang lelaki biasa dia sidai kan. Perempuan ni yang lipat lawa-lawa. Okey, apa pun kita akan bawakan banyak pengisian. Anda teruskan menonton Malaysia hari ini. Jadi Pelaksanaan banci penduduk dan perumahan amat signifikan bagi mengenal pasti saiz, taburan, komposisi dan ciri-ciri sosioekonomi penduduk serta perumahan di Malaysia. Maklumat yang diperoleh akan digunakan untuk merancang, menggubal dan melaksanakan polisi kerajaan bagi tujuan pembangunan negara dan kepentingan rakyat pada masa hadapan. Sejajar dengan resolusi Program Banci Penduduk dan Perumahan Dunia 2020 yang dipersetujui oleh United Nations Economic and Social Council pada 10 Jun 2015, setiap negara ahli disarankan untuk melaksanakan banci penduduk dan perumahan sekurang-kurangnya sekali bagi tempoh 2015 hingga 2024. Buat julung-julung kalinya, penerbitan Banci Malaysia 2020, Kesejahteraan Penduduk Hubungan Sosial dilancarkan hasil dapatan daripada Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020. Penerbitan bagi hubungan sosial ini merupakan jilid kedua siri penerbitan Kesejahteraan Penduduk selepas kecergasan yang dikeluarkan pada bulan Jun lalu. Laporan ini memaparkan statistik penduduk berusia 15 tahun ke atas dalam 4 segmen, iaitu pengguna akaun media sosial, akses kepada internet, makan bersama dalam masa seminggu dan interaksi bersemuka dengan jiran dalam tempoh sebulan. Negara ataupun di peringkat dunia tidak cukup mengukur kekayaan itu daripada hasil mahsul di peringkat pencapaian negara, aktiviti ekonomi dan sebagainya, tetapi melihat juga daripada aspek kesejahteraan. Itulah sebabnya kenapa pemilihan soalan makan dan juga jiran. Kita tahu sebenarnya kalau kita nak bercerita ikatan kita ni, ikatan ataupun bersama kita ni, kita kena melihat apa yang berada di sekeliling kita. Pertama, keluarga. Jadi kalau dengan keluarga ni, bagaimana kita nak mengukur? Yang paling terbaik adalah makan. Manakala kita pun tahu dalam agama kita kena menyantuni jiran kita. Kita pun tahu kalau kata
jiran yang sebelah pun kita tidak bertanya khabar, bagaimana kita nak bercerita tentang melihat kesejahteraan secara total. Dalam kita mengambil maklumat, hampir 90% yang makna rakyat Malaysia menggunakan penggunaan teknologi dalam menjawab ataupun berkomunikasi dalam membekalkan maklumat berkenaan dengan banci. Berdasarkan modernisasi yang dijalankan, sebab kalau dulu kita lebih kepada bersemuka sahaja, tapi kali ini kita ada kepelbagaian. Kita ada mode yang mana kita ada melalui e-census, kita ada secara computer assisted personal interview, kita ada secara telefon interview, dan kita ada drop off, dan kita ada paper and pencil secara biasa. Meskipun aliran produktiviti dalam sektor ekonomi semakin meningkat, namun tidak menggugat nilai kekeluargaan dan kesejahteraan dalam kalangan rakyat Malaysia. Buktinya, masih ramai penduduk dalam negara yang masih mengamalkan budaya makan bersama dan berinteraksi bersama jiran secara bersemuka. Berdasarkan laporan, seramai 13.8 juta daripada 14.8 juta responden atau 93.5% masih berinteraksi dengan jiran tidak kira pada setiap hari, seminggu atau sebulan. Namun bancian juga mendedahkan hampir sejuta daripada rakyat Malaysia mengakui tidak pernah berinteraksi dengan jiran dalam tempoh sebulan, terutamanya penduduk di bandar-bandar besar. Dia sebenarnya human scent, antara sifat-sifat manusia lah, berkomunikasi dengan jiran-jiran, bermasyarakatan kan. Kita hidup bermasyarakatan. Jadi lebih elok kita berinteraksi sesama jiran kita kan, lebih mesra orang kata. Mungkin pada saya sifat kita tak boleh nak salahkan individu lah. Mungkin dia jenis yang introvert ke, tak nak bergaul, atau mungkin dia ada busy dengan pekerjaan dia sendiri, mungkin juga. Mungkin bergantung pada orang tu juga, individu tu juga, sebab orang dia tak bergaul. Tapi susah juga kalau kita tak bergaul ni. Aktiviti makan bersama turut memainkan peranan penting dalam kehidupan sosial dan budaya. Menurut Ketua Perangkawan, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, seramai 10.9 juta daripada 13.3 juta penduduk masih makan bersama sebagai sebuah keluarga atau dengan ahli isi rumah dalam tempoh seminggu ketika makan malam. Pagi sampai petang kan kita dah bekerja. So malam ialah waktu kita makan dengan family. Waktu makan dengan family, waktu ambil tahu apa jadi pada anak-anak, nak berborak dengan suami. Waktu tu je lah. Kita akan bertanya kan, macam mana dengan homework dah buat ke, kerja rumah dah buat ke, macam itulah lebih kurang. Lepas tu yang lain, bagi pendapat saya masih mengamalkan lagi lah benda tu. Untuk saya, kalau di rumah tu saya bersama dengan saya punya mak mertua. Jadi saya rasa bila makan bersama anak-anak dan isteri dan mertua tu, ukhuwah tu akan lebih erat lah. Ukhuwah tu akan kuat. Dan saya suka masakan isteri saya lah. Dua aspek mengenai jiran dan makan bersama merupakan komponen penting dalam hubungan sosial bagi mengukuhkan komuniti dan kesejahteraan rakyat. Malah, data yang terkini dan komprehensif daripada bancian ini juga menjadi sumber utama dalam penyediaan rancangan pembangunan negara kelak. Awak pengacara MHI tu kan? Afad. Do I know you? I'm your neighbour. Saya jiran awak lah. Duduk sebelah. Jiran? Ya. Yeah. Oh, tapi kenapa saya tengok jiran saya muka lain, muka macam tak siap, tapi awak macam cantik pula ni? Macam tu. Risau. Okey, apa yang kita tunjukkan tadi itu adalah jiran sebelah menyebelah yang tidak kenal. Walaupun duduk sebelah. Tapi mungkin ada beberapa faktor yang menyumbang kepada ketidakteguran di antara kita sesama jiran. Ya, mungkin ada faktor-faktor tertentu. Maklumlah, khususnya kalau kita duduk bandar dan sebagainya, ada kita dapat faktornya, atau memang kita ni jenis yang tak suka bersosial, dan juga kesejahteraan keluarga kita akan bincangkan terus bersama tetamu kita di studio. Assalamualaikum, kita ucapkan kepada Dr. Saadiah Malik, pensyarah di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Apa khabar? Khabar baik. Okey. Tadi situasi antara saya dengan Sofia tu mungkin merupakan antara perkara biasalah yang berlaku di kalangan jiran. Sebab kajian menunjukkan bahawa hampir sejuta rakyat Malaysia yang tidak bertegur siapa, walaupun imannya kiri kanan jiran kita sendiri.
Pandangan doktor. Itu berdasarkan apa yang disebutkan oleh Ketua Perangkaan Malaysia Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin yang menyebutkan bahawa 6.5% hampir sejuta rakyat Malaysia yang tidak bertegur sapa secara fizikal. Jadi fizikal maksudnya interaksi lah bersemuka. Jadi di sini mungkin ada faktor banyak kajian juga mengkaji, banyak kajian menunjukkan bahawa salah satu faktornya adalah disebabkan kesibukan individu itu ataupun jiran ataupun masyarakat sekeliling. Kita tak dapat nafikan masing-masing ada pekerjaan dan bagi yang kata tu yang di bandar khususnya pagi keluar, matahari belum terbit lagi dah keluar. Nak elak jam? Nak elak jam ataupun kalau tak nanti tak sampai tepat pada waktu bekerja dah merah saja kan. Punch card. Balik pula orang kata ibaratnya dah gelap dah. Matahari pun dah terbenam. Jadi itu salah satu faktor pekerjaan, faktor masa lah yang menyebabkan tidak adanya interaksi bersama jiran. Bukan tidak mahu berinteraksi. Mungkin disebabkan oleh faktor tadi itulah. Jadi bila dah balik dah gelap takkan nak ketuk pintu, jiran pun dah tutup pintu, kita tutup pintu. Itu salah satu faktornya Dan selain daripada itu sebenarnya kedudukan sekarang lah kalau kita lihat perumahan sudah tidak seperti perumahan yang tradisional zaman dulu di desa, di kampung yang mana terbuka, kita boleh je nak langkah, nak seberang terus. Tapi di sini kan ada barrier, ada pagar. Kadang-kadang kita bel 2-3 kali pun tak buka, mungkin bel rosak ataupun jiran kita tu ada masalah, letih, malas nak layan lah, aku letih kan baru balik misalnya. Ada juga jiran yang malu. Ada juga yang malu. Dan banyak faktor-faktor lain, faktor-faktor yang tak dapat kita nak kata tu nak samaratakan lah. Bergantung kepada individu juga, bergantung pada keadaan, bergantung kepada bagaimana mereka menanggapi keadaan itu. Itu satulah. Bagaimanapun bagi saya tidak adil kalau kita mengatakan bahawa sekarang ini, untuk zaman sekarang inilah, bahawa tidak ada interaksi sesama jiran. Sebenarnya interaksi itu berlaku sesuai dengan keadaan sekarang. Minimal. Iaitu dengan gadget, WhatsApp group. Dengan ICT yang sekarang ni kan perkembangan ICT di mana-mana pun saya yakin kawasan perumahan ada WhatsApp group ni kan, kumpulan WhatsApp, dan mereka akan berinteraksi. Di situ ada masalah, kalau kucing hilang misalnya kan, kucing saya hilang, ada jumpa tak, atau barang hilang, ataupun misalnya ada berlaku sesuatu perkara, cepat saja sampai sebenarnya. Tak perlu nak ketuk pintu sebenarnya, melalui WhatsApp group dah boleh sebenarnya. Dulu kena ketuk pintu nampak tak kucing saya? Sekarang begitu keadaannya jadi sesuaikan dengan masa lah. Itu tak dapat dinafikan, walau bagaimanapun tak dapat dinafikan, memang berlaku keadaan. Saya percaya pewatakan generasi zaman kini pun agak berbeza juga. Macam dulu kita tak ada gadget, kita tak ada platform lain untuk berinteraksi. Yang adanya buka pintu, Assalamualaikum, buka pagar dan sebagainya kan. Tetapi jangka masa panjang, impaknya bagaimana kalau kita meneruskan kehidupan seperti ini? Adakah terdapat impak yang kita boleh saksikan dalam hubungan kita? Ya, hubungan sama. Itulah kita sebagai tetangga jiran, kita kena bawa jiran sepakat membawa berkat. Jadi di sini menunjukkan bahawa hubungan kejiranan itu amat penting sekali. Sesekali jiran itu bagi saya lah dalam suatu kawasan perumahan kejiranan itu bagus kalau diadakan aktiviti. Misalnya aktiviti yang seperti yang kita tahulah yang diamalkan gotong royong misalnya, ataupun misalnya ada buat gathering, makan-makan. Taman saya baru buat ni pertandingan futsal. Sesama jiran lelaki. Itu juga mengeratkan hubungan kan. Itulah dia jiran sepakat bawa berkat, saling saling berinteraksi, saling berhubung, saling membantu. Itu amat penting sekali lah. Kerana jiran adalah orang yang terdekat sekali selain daripada keluarga kita. Doktor, saya baca artikel tu. Artikel yang sama menunjukkan bancian dan sebagainya. Ada komen-komen nanti saya teringat. Dia tulis kat situ. Dia tulis saya kurang berinteraksi dengan jiran disebabkan saya nak kurangkan orang kata boleh dapat dosa ataupun toksik sebab banyak mengumpat, banyak perkara yang saya tak nak tahu pun diberitahu juga. Jadi saya elakkan daripada membuat dosa. Ini contohnya ada yang memberikan persepsi seperti itu. Itu salah satulah sebab mengapa, itu salah satu lagi sebab juga faktor mengapa jiran itu mengurangkan interaksi, terutama apabila mendapat jiran yang
toksik begitulah. Jadi untuk mengelakkan adanya hubungan yang nanti mengeruhkan keadaan, hubungan yang kata orang tidak harmoni, jadi lebih baik mendiamkan diri. Itu salah satu, itu adalah tindakan yang baiklah diambil oleh jiran, sebab kalau nanti boleh kata orang tu menyebarkan kata orang tu aib dan sebagainya lah. Jadi itu kalau jiran yang begitu itu sepatutnya. Pendek ceritanya kita kena kenal menilai. jiran. Nilai jiran dulu baru kita boleh join komuniti itu. Okey, tadi kita dah bercerita tentang jiran. Kali ini kita nak memfokuskan tentang kekeluargaan. Data ni tinggi ni. 81.9% rakyat makan bersama keluarga ketika makan malam. Tinggi tu kan? Ada je orang cakap macam kenapa nak kena makan luar, makan malam kat luar kan? Kan kita boleh berjimat kan, masak sendiri apa semua. Dengan Dr. pula. Okey, sebenarnya makan bersama ini adalah salah satu faktor yang boleh mengeratkan hubungan kekeluargaan. Jadi bagi saya lah, kalau kita tak mahu makan di luar, sebenarnya makan di luar itu bagus, kata orang tu mendapat suasana, situasi. Tapi zaman sekarang ni, keadaan sekarang kalau kita perhatikan walaupun makan bersama keluarga, misalnya anak beranak di restoran, kita dapat perhatikan kalau kita observe, kita memerhatikan bahawa sementara nak datang makanan itu sampai, kita perhatikan antara ahli keluarga itu masing-masing dengan handphone sendiri. Tak ada interaksi sesama mereka, masing-masing buat hal masing sementara nak menunggu. Ini juga walaupun makan bersama, tetap tidak dapat kata untuk mengeratkan hubungan. Kerana masing-masing buat hal sendiri, masing-masing itu. Sedangkan waktu makan itu adalah salah satu tempat ini juga kajian dari aspek psikologi menunjukkan bahawa hubungan itu, waktu makan itu boleh mengeratkan hubungan. Waktu makan itu boleh kata orang tu menyelesaikan masalah dalam keluarga. Jadi di sini hubungan itu ibu bapa seharusnya membuat satu caralah kaedah bisa je. Maksudnya ini kena dipraktikkanlah. Kalau misalnya anak tu main saja handphone, okey, letak bawah handphone. Sebab sekarang ini masa untuk kita bersama makan, letak dulu handphone di ketepikan dulu. Di mana ke ketepikan, shut down dulu ke, mute dulu ke, kita berinteraksi. Apa masalah sekarang? Jadi di sini juga adalah salah satu tempat sebenarnya untuk menyelesaikan masalah, untuk mengeratkan, untuk kata untuk berbincang dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu nak makan tiap-tiap waktu tu mungkin tak sempatlah, anak sibuk dengan sekolah, dengan belajar, ibu bapa sibuk dengan bekerja. Tapi satu masa yang paling sesuai ialah masa makan malam. Makan malam. Makan malam tu di situ keluarga boleh berkumpul. Ibu ayah dah balik dari bekerja, anak-anak dah balik dari bersekolah. Jadi di situlah. Ini ada bacaannya. Sarawak menunjukkan yang lebih banyak keluarga yang makan bersama. Kenapa menunjukkan di negeri itu khususnya lebih tinggi berbanding dengan negeri lain? Kalau kita nak sebut di sini, kita tak boleh nak kata faktor kedudukan, tempat. Dari sini mungkin kita tengoklah, kalau di Sarawak itu, kalau kajiannya di mana? Apakah di kawasan bandar ataupun luar bandar? Tapi kalau kawasan dia kata orang tu disamaratakan, maksudnya puratakan saja, mungkin dia lebih tinggi kerana mungkin kedudukan masyarakat di luar bandar itu lebih besar berbanding dengan yang di bandar. Kalau kita di Kuala Lumpur ni, kata misal di Selangor, mungkin kita rata-ratanya berada di kawasan bandar. Okey, tadi doktor dah pun menyentuh berkenaan dengan anda kata kalau kita nak makan malam bersama keluarga, kita harus letakkan gadget kita di tepi di mana-mana sahaja. Dan itu adalah masanya untuk kita nak berkomunikasi bersama dengan ahli keluarga kita. Tetapi mungkin ada di antara ahli keluarga kita, contohnya anak-anak yang mungkin dia nak personal, dia nakkan macam berdua sahaja. Mungkin si Sofia nak dengan ibunya sahaja kan. Jadi mungkin ada di antara sekarang ni yang menggunakan gadget untuk berkomunikasi. Dia tak nak one to one, orang kata apa, eye to eye. Tapi ada juga pandangan mengatakan bahawa bersemuka depan-depan lagi bagus. Pandangan doktor pula. Ya, itu jelas ya. Kajian juga menunjukkan bahawa bila ada interaksi bersemuka ini, dia lebih baik. Kerana kita boleh langsung kata orang tu bertentangan mata kan. Langsung boleh kata orang tu melihat emosi, melihat bagaimana keadaan. Misalnya kalau anak tu marah sebagainya. Tapi kalau misalnya macam tadi disebutkan, anak tu hanya melalui WhatsApp, mak dia tak nampak. Ibu tak nampak reaksi anak itu. Ibu tak nampak
emosi anak itu. Tapi kalau berada di depan, misalnya di meja makan, dan di sini saya suggestkanlah ataupun saya cadangkan, ibu bapa sepatutnya menjadikan satu waktu makan itu adalah waktu untuk kumpul bersama. Itu saya sebutkan tadi, waktu makan malam paling sesuai. Kerana di situlah semua kebanyakan ahli keluarga sudah ada di rumah. Ini disiplin lah. Contohnya kadang-kadang kita terlajak juga, tapi mungkin sama suami isteri, ibu dan ayah tu kita sebagai orang dewasa ni kita ingatkan sama sendiri, kita letakkan phone dulu, kita fokus kat anak sebab anak-anak ni ikut perangai kita. Itulah, kalau mak ayah duk main phone, anak pun ikutlah juga kan. Okey, baik, terima kasih diucapkan kepada tetamu dengan kita yang sudi berkongsi tentang nilai kekeluargaan dalam masyarakat kini, Dr. Sadiah Malik. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Okey, selepas ni kita akan terus membawakan persembahan yang menarik untuk anda semua. Siapa kita bawakan ni? Kita nak bawakan Ara Johari. Sudah. Itu lagunya. Jadi jangan ke mana-mana. Selalu kau coba, adakah aku telah bersalah? Kekasih, siapa di hatimu? Tiada sedikit ruang untukku. Hanyalah ikhlas padamu, demi nyawa ini ku taruhkan. Bertahun lama sudah kita jalani cinta ini, dilambung dengan angan indah, dihempas dengan kata dusta. Bertahun lama sudah kita jalani cinta ini, selamanya ku masih setia. Akhirnya kau lerai segala. Siapa di hatimu? Tiada sedikit ruang untukku. Selama ini kau mainkan perasaan hati suci. Hanyalah ikhlas padamu, demi nyawa ini ku taruhkan. Bertahun lama sudah kita jalani cinta ini, dilambung dengan angan indah, dihempas dengan kata dusta. Bertahun lama sudah kita jalani cinta ini, dilambung
Adakah anda berpuas hati Wow. dengan nyanyi anda? Habis sudah. Habis sudah. Memang hebat. Ya. Alright. Thank you so much. Kembali bersama kita di MHI. Ya. Okey tak okey ni? Okey. Okey. Ah, Steady. Okey, nak air. Tak apa. Tak Okey, payah. okey, Apa? okey. Power. Okey, itu dia tadi Ara Johari dengan lagunya Sudah. Sudah. Nampak macam betul-betul macam sudahlah. Sudah. Aku dah bagi kau banyak peluang, kau tak ambil peluang tu. Yes. Itu, that's it. Okey. Cerita terus. Cerita Sudah ni terus. pasal apa, Ara? Alright, sudah ni actually pasal samalah macam cakap tadi. Kita dah bagi banyak peluang. Okey. Lepas tu dia khianati peluang kita bagi. Allah. Siapalah tu agaknya Ya. yang hianati Ara tu. Awas. So bila dah dikhianati, kita dah tawar hati dan juga that's it lah, sudahlah. Cukup. Okey, Sofia, anda kata dah tawar hati macam mana? Kau tahu hati biasa je, kita move on je Ya, lah kan. betul. Tapi kita kena memberikan impak tersebut dalam penulisan lagu tu supaya orang tahu kita dah done. Sudah. Yes. Dan pada Ara sendiri, lagu ni penuh emosi. Betul. Bagaimana untuk Ara sendiri? Kita difahamkan lagu ni diperam lama Ya, 2019 kan? 2019 diperam. Berapa tahun dah? 4 tahun? 4 tahun. Kenapa ada agaknya tu? peraman tu? Peraman tu sebenarnya asalnya kita kan ada a few list untuk kita keluarkan lagu. So kita record dah 2019. So bila dah record tu, kita keluarkan lagu lain dulu, lagu lain. Lepas tu lepas 4 tahun macam sudah tak keluar lagi. Sudah kita pun tengah cari lagu untuk keluar. So Sudah ni one of my favourite song juga sebenarnya sebab lagu ni ditulis oleh Abah Kim dan juga Abah Zimi. So kita comeback macam comeback lah dengan lagu Bunga, vibe lagu Bunga dulu. Tapi saya rasa bukan Ara saja yang suka. Malahan saya ni terus terang ni pertama kali dengar pun saya dah tangkap. Tangkap suka. Sebab apa? Sikit. Ada nak sudahkan orang juga. Sebab saya suka lagu-lagu yang dia ada masukkan. Suka. Bukan luka. Itu luka berdarah kembali. Saya suka lagu-lagu yang ada genre dia masuk elemen 90-an kat situ. Betul. Sebab lagu ni balada rock tapi ada elemen 90-an. Yes. Adakah itu juga cara Ara untuk nak menarik, memancing hati ni? Itu salah satu cara juga dan juga saya sebenarnya jiwa saya motor 90s punya lagu 90-an. So bila 90-an ni kena dengan jiwa Ara, bila kena dengan jiwa tu lagi kita feel bila nyanyi lagi nak feel nyanyi. lah. Tambah pula rakyat Malaysia ramai yang broken. Alamak. Itu hakikatnya. Ramai Kita kena buat banci juga ni. Bancian tadi. Ramai broken guys. Negeri mana? Okey, Ara ni jenis yang macam menghayati lagu 100% tau. Itu yang peminat memang sayang betul ke Ara sebab memang dia boleh kata kena dengan jiwa dia. Betul. Adakah Ara ni macam ada terbabit dengan penulisan lirik juga? Ada edit-edit sikit supaya kena dengan jiwa Ara? Okey, untuk lirik memang saya tak ada langsung macam tak ada sumbangan lah orang kata dalam lirik tu. Cuma lagu ni semua orang pernah broken. Bagi Ara semua orang pernah broken, semua orang pernah putus cinta. So Ara masukkan jiwa dalam lagu ni which is kita punya kisah-kisah cinta yang sakit lah. Afad banyak broken tak? Saya tak. Ya ke? Alhamdulillah lah. Okey, lama juga sebenarnya kita tak dengar Ara dengan lagu-lagu yang baru. Setahun juga tak keluarkan dengan single dan sebagainya. Jadi dalam masa setahun tu, apa yang Ara buat sebenarnya? Okey, saya sebenarnya lagu ni pun kita dah plan lama untuk rilis. Cuma ada a few masalah yang kita tak boleh nak keluarkan lagi lagu ni. So, bila tangguh barulah keluar. Sebenarnya tak adalah Ara busy buat benda lain, tapi busy untuk mencari date yang sesuai untuk keluarkan lagu sebenarnya. Lama kan? Semua perlukan perancangan juga kan? Betul. Okay, last sekali, akhir sekali ucapan Ara kepada peminat sendiri yang pastinya lah mereka pun orang kata menyukakan setiap hasil karya walaupun tunggu lama ke setahun dua ke pesanannya. Alright, Ara just nak cakap thank you so much untuk yang menyokong dan juga jangan lupa untuk stream lagu Sudah. And also jangan lupa viralkan lagu ini di mana-mana. Dan yang penting Ara harap korang menerima lagu ini dengan baik, dengan positif dan hopefully tak ada yang negatif lah. Ya, semuanya positif. Betul, kita positif je. Okey, apa next dekat mana lepas ni? Mungkin ada show ke ataupun ada persembahan ke mana-mana ke? Kita memang fokus on promo dulu. Untuk lagu Sudah and show tu kita selit-selit sikit-sikit. Apa yang tengok dekat IG Ara Johari nanti. Semua update memang confirm akan dapat di IG. All the best Ara Johari. Hidup kata baik. Memang lagu ni gempak. Best. Dengar tadi pun kita meremang. Yes. Lagi saya balik rumah bawa kereta saya akan nyanyi lagu ni. Sure. Cantik. Dengan cakap saya tengah broken. Okey, kita nak berhenti berat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan saya Ara Johari dan juga Sofia di Malaysia hari ini.
Malaysia hari ini kini kembali. Ni untuk apa-apa semua orang di belah-belah utara, Perlis ke Kedah ke Pulau Pinang ke mana-mana saja. Ini ada aktiviti untuk anda di Bertam ni, iaitu Minggu Saham Amanah Malaysia 2023 yang diadakan di Bertam Pulau Pinang. Okey, Minggu Saham Amanah Malaysia 2023 sedang diadakan di Bertam Pulau Pinang. Jadi banyaklah aktiviti-aktiviti yang dijalankan dekat sana, seperti buka akaun ASB di Reruai ASNB, buka akaun di Maybank, dan juga paling penting anda dapat memenangi banyak hadiah yang menarik seperti ni dia, sebuah rumah yang berharga RM500,000. Wow, kereta, motor dan juga sebagainya. Jadi semua penonton-penonton Malaysia hari ini, ahli keluarga, untuk anda datang beramai-ramai pastinya ke MSAM 2023 daripada 30 September 2023 hingga 7 Oktober 2023. Dah pun berlangsung sampai Ahad nanti. Kalau terlepas peluang ni memang rugilah. Rugi. Dan yang keduanya ni, lebih cepat, lebih mudah dapatkan berita dan serta informasi terkini di hujung jari dengan mengikuti WhatsApp channel. Anda boleh mengimbas kod QR yang tertera di skrin ini untuk mengikuti WhatsApp channel Harian Metro. Selain itu, anda juga dapatkan pelbagai berita lebih menarik menerusi akaun rasmi TikTok Harian Metro. Jom ikuti sekarang. Ya, ikuti sekarang. Jangan tunggu sampai esok ya. Okey, itu saja yang menarik di Malaysia hari ini. Kita dapat kongsikan banyak cerita. Jadi saya pun pertama kali lihat Sofia lipat kain batik. Ada sini juga ada ni. Jadi bolehlah buat kerja rumah tau walaupun saya rupa macam ni. Okey, dan esok kita nak bawakan untuk anda semua. Ya, Merah Jambu, Coach Merah Jambu untuk kesejahteraan kaum wanita. So, barunya dia tular video ni. Abang ni declarekan coach tu untuk wanita menggunakannya. Pertahankan hak wanita. Syabas bang. Ada juga yang tular kan, yang mengatakan bahawa kenapa ada coach untuk wanita aja, lelaki tak ada ke? Itu kita akan bincangkan. Esok kita bincangkan. Terima kasih semua, jaga diri tau. Ya, saya Fazli Fuad. Saya Sofia. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye bye. Senyum selalu.